perkembangan politik yang terbaru hari ini ialah kesedaran telah mula bergerak, bukan sekadar di beberapa buah negeri, tapi dah bergerak sampai ke selatan, ke utara, malah sampai ke Malaysia Timur lah, di Sabah dan Sarawak. Mengikut analisis yang kita buat dengan rakan-rakan pemikir-pemikir politik, para penelisa politik, dan kajian-kajian kita, sama ada dari segi pengalaman kita turun padang bersama dengan rakyat hari ini, program-program yang kita laksanakan hari ini semakin mendapat sambutan. Dan kita juga hasil daripada program kita dapat feedback yang baik daripada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita hari ini bekerja sebagai parti waiting government, kita bekerja hari ini, maknanya kita melihat rakyat keseluruhannya, kita bertemu dengan rakyat, melihat masalah rakyat hari ini. Kesan daripada turun padang ini begitu jelas, sokongan rakyat di akar rumah ini semakin meningkat, dan banyak aduan-aduan masalah-masalah setempat. Masyarakat sekarang ni mereka terus melalui kita. Yang buat laporan itu kadang-kadang bukan daripada ahli kita. Dan saya sendiri selaku pimpinan di Selatan, saya banyak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh di kalangan ahli UMNO. Baru-baru ni di Dacing, Kampung Dacing sendiri, yang buat aduan pada kita, kawasan tersebut lah orang UMNO tak dapat bekalan air. Jadi kita hari ini kita tak pandang, kita pasal kita parti politik yang akan menjadi waiting government, semua masalah rakyat kita cuba tangani, dan hasil daripada usaha kita bersama dengan rakyat, turun padang, dan kesedaran politik di peringkat anak-anak muda ini begitu tinggi, dan pengaruh anak-anak mereka yang bekerja di bandar telah mengubah sedikit pandangan masyarakat luar bandar, khususnya ibu bapa mereka, anak-anak bawa balik maklumat-maklumat tertentu. Nah, ini bermakna satu perkembangan yang begitu baik untuk di selatan. Malahan kita di negeri selatan ni kita ada kelebihan besar kerana komposisi penduduk dia. Penduduk di selatan ni, khususnya di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor ni, banyak kawasan ni bercampur-campur. Di antara orang Melayu, India dan Cina. Banyak begitu, khususnya di kawasan bandar, dan kalau di luar bandar pun ada kedudukan sedemikian. Kedudukan begini begitu selesa untuk kita sebenarnya, kerana masyarakat Cina hari ini seolah menolak terus kepimpinan Barisan Nasional. Kalau unjuran yang dibuat oleh peneliti politik hari ini yang mengatakan sokongan masyarakat Cina ini boleh meningkat 80%, ataupun hatta ke 90%, saya berkeyakinan Negeri Sembilan akan jatuh. Negeri Sembilan akan jatuh. Dan saya berkeyakinan juga sokong Melayu bukan menurun, sokong Melayu semakin meningkat. Itu yang kita lihat di Negeri Sembilan sendiri. Dan saya turun padang ke Melaka, dijemput ceramah, turun padang bertemu dengan masyarakat, keadaannya serupa. Yang terbaik saya lihat ini perkembangannya di Johor. Johor yang satu yang ketika dulu kita lihat negeri yang dikata kuat UMNO-nya, tapi di Johor nampak sekarang ni politiknya begitu berkembang, dan beberapa kawasan saya ingat di luar Johor ni mungkin akan jatuh. Antaranya parlimen yang saya ingat yang begitu besar potensi ialah parlimen Simpang Renggam, Simpang Renggam, Pulai, yang mana komposisi penduduknya lebih kurang. Simpang Renggam tu 55-45. Kalau pengundi kaum Tionghoa ni mengundi kita 80%, 70%, ataupun 65%, sudah tentu kita boleh buat lonjakan baru di Johor. Dan perkembangan ini menyebabkan ketakutan di kalangan pimpinan Barisan Nasional di Johor, sehingga kan keluar kenyataan daripada Menteri Besar Johor, Dato' Ghani. Dia kata apa? Tidak semestinya BN akan terus berkuasa di Johor. Apa mesej itu? Mesej dia mengatakan bahawa kerajaan BN ni bukan kerajaan Tuhan. Dia maknanya dia kerajaan Tuhan saja yang akan kekal. Maknanya kegoyangan, ketakutan mereka telah mula. Dan kesudian, saya ingat naik presiden nak turun padang sana, saya kata naik presiden Salahuddin Ayub, satu perkembangan yang begitu baiklah. Dan ini juga boleh melonjakkan lagi sokongan di Johor. Di Negeri Sembilan ni kita memerlukan lebih kurang 4 kursi, dan beberapa kursi yang kita kalah, sekitar 7 buah kursi yang kita kalah, 1,300 ke bawah, 7 kursi yang perlukan lonjakan 3% ke 5% untuk kemenangan. Kalau 3% ke 5% saya ingat very critical lah. Sebab itu hari ini mana-mana peneliti politik mengatakan Negeri Sembilan negeri yang paling kritikal. Cumanya bagaimana kita nak memastikan bahawa perubahan itu dapat terus berlaku
kita kena melihat penampilan ahli-ahli politik di Negeri Sembilan, calon-calonnya, gerak kerja yang dibuat, strategi yang digunakan akan dapat membantu untuk kemenangan kita di negeri tersebut. Kita ni dalam PAS ni, khususnya dalam negara kita ni, kita mungkin media elektronik yang dikuasai oleh BN itu begitu besar pengaruhnya kepada rakyat di luar bandar, seperti RTM, TV3 ataupun lain-lain lah, yang mana mereka ini betul-betul berkiblatkan kepada BN. Cuma kita di Negeri Sembilan ni, kita ada saluran-saluran tertentu untuk kita sampaikan mesej kita. Sehingga hari ini kita, apa yang kita laksanakan di Negeri Sembilan dan Negeri Sulawesi Selatan ni, kita selalu membangkitkan isu bagaimana DAP nak menguasai kerajaan persekutuan, sedangkan semua maklum bahawa parlimen kita 222 buah kerusi, DAP hanya akan bertanding 49 atau 50 buah kerusi, tak sampai 1/3 kerusi parlimen. Rakyat harus tahu dari segi kedudukan kerusi DAP akan bertanding. Dan kebetulan dalam siri-siri ceramah penerangan kita sebut kepada rakyat, kita bertanding, kebiasaannya PAS akan bertanding lawan dia UMNO. Keadilan kalau wakil dia, rakyat dia, wakil calon dia daripada Melayu, dia akan bertanding lawan UMNO. Apa yang berlaku hari ini akan berlaku pertandingan calon Melayu daripada PAS dan Keadilan melawan UMNO. Calon daripada DAP bertanding akan menentang calon daripada MCA. Ini yang kita jelaskan kepada rakyat. Dan untuk mengelakkan keliruan ini, kita telah mengadakan siri kunjungan rumah ke rumah dengan edaran-edaran risalah dengan kedudukan politik sekarang ni. Bagaimana nak dikaitkan bahawa yang mereka nak kaitkan bahawa seandainya menang pakatan, DAP sebagai Perdana Menteri merupakan maknanya satu tomahan lah, satu ini fitnah yang mereka nak lemparkan kepada pakatan rakyat supaya rakyat yang menyokong kita. Kita sebut kepada mereka bahawa konvensyen DAP sendiri, Lim Guat Eng sendiri telah sebut dalam konvensyen dia, DAP tidak akan menghantar calon untuk Perdana Menteri. Itu satu mesej yang jelas, satu mesej yang jelas. Dan baru-baru ni bila berlaku debat di antara Choi Sohlek dengan Lim Guat Eng, kita melihat bagaimana DAP yang dikatakan chauvinis Cina dia, UMNO kata DAP ni chauvinis Cina, cuba digambarkan, tetapi apa yang berlaku, kita melihat MCA lah sebenarnya chauvinis perkauman, MCA lah perkauman. Sebab Choi Sohlek sendiri, walaupun saya tanya dengan masyarakat Cina, dia kata Choi Sohlek sendiri pun tidak mempunyai kebolehan, berkemampuan menggunakan bahasa Mandarin dengan baik. Itu sahabat-sahabat saya daripada Komuniti Harian sebut. Tapi dia minta challenge untuk berhujah, untuk berdebat dengan Lim Guat Eng dalam bahasa Mandarin. Kenapa? Kerana Choi Sohlek tak mahu orang Melayu dengar apa yang dihujah dalam perdebatan tersebut. Dia minta dalam bahasa Mandarin. Walaupun dia minta dalam bahasa Mandarin, bila kita tengok perdebatan tersebut, akhirnya kenyataan Choi Sohlek yang diterjemahkan, yang disubsirkan oleh mereka-mereka ni, kenyataan jelas. Kenyataan Choi Sohlek itu berbau perkauman, dan berbau maknanya tindakan yang cuba menjatuhkan maruah UMNO sendiri, menjatuhkan maruah UMNO sendiri. Apa disebut? Jika UMNO membenarkan undang-undang syariah Islam dilaksanakan atas orang Islam, dia kata MC akan menentang habis-habisan. Kita berani, kita tak takut dengan UMNO. Sedangkan kenyataan Lim Guat Eng begitu jelas, menghormati agama orang lain, menghormati amalan bangsa lain. Dia sebut dengan jelas apa dia sebut. Dia kata kalau dalam negara kita hari ini, kalau PAS nak melaksanakan undang-undang syariah di kalangan orang Islam, DAP tidak ada hak untuk menghalang, sebab itu adalah hak mereka untuk mengamalkan agama mereka. Kalau begitu juga dia kata, kita melihat bagaimana PAS menghormati juga kita di kalangan orang Cina nak mengamalkan agama kita. Mereka tak pernah halang kita, tak pernah pun menghalang kita mengamalkan agama kita, budaya kita. Dia sebagai rakyat yang ini, kita melihat Lim Guat Eng itu sebagai pemimpin yang benar-benar berjiwa rakyat, yang berani untuk menyatukan
menyatakan pendiriannya kepada rakyat bahawa DAP bersedia menerima apa saja. Kalau misalnya orang Melayu sendiri nak mengamalkan agama Islam dari segi undang-undang dia, silakan. Tapi dalam masa sama dia kata dia berkeyakinan bahawa PAS juga tidak akan mengganggu masyarakat Cina atau kaum-kaum lain untuk mengamalkan agama mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan Pakatan Rakyat ini bukannya kepimpinan perkauman, tetapi kita satu kepimpinan yang akan memandu negara kita kepada perubahan lebih baik dan pembangunan dan kesejahteraan rakyat khususnya, insya-Allah. Pihak media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.